Aku share. Tak, aku share. Realme. Ini kamera. Kat belakang. Ada satu. Asyik. Student? Student. Kerja mana? Aswara. Aswara. Baru ke lama? Baru. Dah sampai situ. Naim Kelantan ni. Kos apa? Ya. Kos. Kos ambil penulisan. Tulisan kreatif. Ya, penulisan kreatif. Tak bagi viewers masuk. Dah. Kat grup situ. Ada. Ini. Sini. Sure. Gambar sikit. Sekarang. Dia situ racing dia 8. Sini dia direct kan? Direct, Bila kat situ dia lambat. Oh, I see. Handphone apa sama? Kau jangan tengok bro, nanti confuse. Nanti confuse. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya ucapkan kepada penonton-penonton yang berada di live sekarang. Okey, boleh invite kawan-kawan dulu masuk. Hari ni tajuk kita menarik ya. Okey. Hari ini kita bersama dengan saudara Johan dari Sosialis Alternatif untuk membincangkan tajuk kekalahan Parti Buruh United Kingdom. Apa yang boleh kita pelajari daripadanya. Jadi baru-baru ni kalau yang alert dengan isu semasa ni akan tahulah bahawa Jeremy Corbyn telah kalah dalam pilihan raya baru-baru ni lagi, seminggu lepas ni. Ya, dan Jeremy pun telah mengumumkan pemberhentiannya daripada parti tersebut. Maksudnya dia tak nak bertanding ke dia berhenti parti tu? Dia tak nak bertanding untuk next election. Dia tak nak bertanding untuk next election. Jadi ada dari satu kajian daripada satu institut tu menunjukkan bahawa mungkin antara salah satu faktornya, ada beberapa banyak faktor lah, tetapi untuk kita menganalisa kenapa undian proportionate undian tersebut banyaknya rendah undian Jeremy Corbyn daripada umur 60-an sehingga ke 70-an tahun. Tapi banyak undian daripada remaja 15 ke 25 tahun. Jadi mungkin ni saudara Johan akan ulaskan dengan lebih lanjut. Jadi penonton boleh tanyakan soalan. Jika ada kritikan tentang pendapat saudara Johan juga boleh nyatakan. Okey, jadi tanpa membuang masa saya menjemputlah saudara Johan untuk meneruskan kuliah kita pada malam ini. Okey. Selamat malam dan salam perjuangan kepada sesiapa yang tengah tengok live streaming kuliah buku. Jadi seeloknya saya terangkanlah apa perbincangan yang kita akan cakap sebentar lagi. Jadi sebelum itu mungkin saya terangkan saya merupakan wakil daripada organisasi Sosialis Alternatif, dan kita berhubungan dengan Socialist Party di UK, dan objektif kita sebagai sebuah organisasi sosialis adalah untuk bergerak ke arah perubahan sosialisme, dan bukan hanya di satu negara tetapi di seluruh dunia. Dan juga mungkin secara spesifik untuk organisasi kami adalah ke arah penubuhan parti pekerja yang berskala besar yang mewakili kepentingan kelas pekerja secara umum. Jadi antara persoalan-persoalan yang akan kita bincangkan malam ni adalah apakah
faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan Jeremy Corbyn dan apakah pattern-pattern mahupun corak yang kita boleh faham yang sedang berlangsung di rantau Eropah dan apakah implikasinya terhadap seluruh dunia, iaitu dari segi peningkatan golongan sayap kanan, sentimen anti-immigrant, sentimen racism dan sebagainya. Dan bagaimana semua benda ini memang pentinglah untuk kita bincangkan, dan semua benda ini berkait rapat dengan perbincangan yang kita akan cakap sebentar lagi. Jadi pada 12 Disember yang lepas, kita telah menyaksikan kemenangan pilihan raya yang berpihak kepada Parti Konservatif di UK yang telah mendapat majoriti sebanyak 365 kerusi berbanding 203 kerusi yang telah dimenangi oleh Parti Buruh yang dipimpin oleh Jeremy Corbyn, dan juga Parti Nasional Scotland iaitu sebanyak 48 kerusi. Jadi ini bermakna Parti Konservatif telah meningkatkan kerusi mereka sebanyak 47 kerusi dari yang sebelumnya, manakala Parti Buruh telah kehilangan sebanyak 59 kerusi, manakala Parti Nasional Scotland telah meningkatkan kerusi mereka sebanyak 13 kerusi. Jadi Kevin Maguire dari Daily Mirror telah menyatakan dalam artikel dia dengan mengatakan bahawa sistem pilihan raya yang telah berlangsung baru-baru ini merupakan satu sistem pilihan raya yang benar-benar tidak adil, dan ianya bersifat bias dan berpihak kepada Parti Konservatif, di mana Parti Konservatif berjaya mendapatkan satu MP apabila mereka mendapatkan 38,265 undi, manakala Labour pula, Parti Buruh, mendapat satu MP apabila mereka mendapat 50,717 undi. Jadi itu telah menunjukkan bahawa memang sedikit bias dan memang telah mendapat ada cubaan dalam sistem pilihan raya memang berpihak pada Parti Konservatif lah. Jadi dengan kemenangan majoriti besar ini, ucapan kemenangan Boris Johnson ada menyentuh tentang pembentukan satu bangsa yang berteraskan perspektif konservatif, One Nation konservatif yang dikatakan oleh Boris Johnson. Dan setelah dalam ucapan kemenangan dia berjanji untuk meningkatkan perbelanjaan NHS, iaitu servis kesihatan kebangsaan. Dan seperti yang kami hujah, kenyataan ini adalah sebuah penipuan yang jelas, dan benda-benda ini telah pun dijanjikan oleh pemimpin-pemimpin Parti Konservatif sebelum ini. Sebagai contoh, kenyataan kemenangan yang dinyatakan oleh Margaret Thatcher yang telah memenangi pilihan raya pada tahun 1979 dan pakai kata-kata Francis of Assisi, iaitu seorang ulama Kristian purba pada abad ke-13, dan telah berjanji untuk membawa harmoni dan harapan kepada Britain. Jadi seperti bagaimana sejarah telah membuktikan, hal yang sebaliknya telah berlaku, di mana Margaret Thatcher melaksanakan polisi penjimatan yang mengabaikan kepentingan kelas pekerja, dan Margaret Thatcher juga merupakan salah satu pelopor terawal yang menjalankan polisi neoliberalisme di Eropah, dan diikuti oleh Ronald Reagan, dan dimulai oleh bukan Salvador Allende, dekat Chile, selain Salvador Allende digantikan Pinochet, diktator Pinochet melalui rejim dia yang melaksanakan polisi neoliberalisme. Jadi hal ini yang bakal dilakukan dan akan dilakukan oleh Boris Johnson, dan polisi yang mereka akan lakukan tidak akan melaksanakan polisi berteraskan kepentingan majoriti kelas pekerja, tetapi berteraskan kepentingan golongan kapitalis dan para bilioner. Jadi kita dapat lihat beberapa bulan sebelum berlangsungnya pilihan raya di UK, pihak kerajaan yang dipimpin oleh Parti Konservatif UK telah pun melaksanakan beberapa polisi yang bersifat anti-demokratik, seperti keputusan pihak Mahkamah Tinggi yang menolak keputusan pekerja Royal Mail, pejabat pos di sana, melalui organised form, bentuk yang tersusun union mereka, iaitu Communication Workers Union, yang merangkumi 2/3 daripada pekerja Royal Mail itu sendiri untuk melakukan mogok
sedangkan pekerja telah mendapat persetujuan sebanyak 97% untuk melakukan mogok disebabkan disebabkan kondisi pekerjaan dan langkah penjimatan yang telah dijalankan. Jadi dari awal lagi kita dapat lihat karakter Parti Konservatif yang berpihak kepada golongan pemodal tidak akan berganjak daripada polisi yang bercanggah dengan kepentingan kelas pekerja. Tetapi organisasi kami berhujah bersamaan dengan organisasi sosialis, Parti Sosialis di UK, berhujah bahawa serangan-serangan yang bakal berlaku pada masa yang akan datang ini dapat dipatahkan dan dilawan dengan berjaya jika para pekerja dapat bersatu dan bangkit melawan polisi kerajaan kapitalis. Dan juga dengan hujah kami bahawa kelas pekerja merupakan satu-satunya kuasa perubahan yang agak kukuh untuk melawan kuasa kapitalis yang mempunyai kelebihan dari segi institusi ketenteraan, polis, kehakiman dan sebagainya. Dan tidak lupa juga bagaimana Parti Konservatif pada waktu ini berada dalam situasi yang berpecah belah dan harus ditekankan bagaimana kemenangan yang diberikan kepada Boris Johnson ini merupakan satu kemenangan yang terasing, bersifat CP lah, bersifat kecil. Dan di dalam masa-masa yang akan datang, para pekerja dan anak muda pasti akan terdedah dengan penipuan dan ketidakmampuan pihak Parti Konservatif untuk menyelesaikan masalah yang benar-benar berpihak kepada kepentingan kelas pekerja. Ini juga membawa maksud bahawa pendedahan kegagalan pihak kerajaan UK akan meningkatkan lagi kemarahan dan keresahan yang dirasakan oleh kelas pekerja di UK. Maka ini secara tidak langsung akan menjurus pada bentuk perjuangan massa atau mass struggle atau beberapa social movement yang telah pun berlaku di kawasan Eropah, dan rakyat akan menjadi lebih aktif untuk turun ke jalan. Seperti mana yang sedang berlaku sekarang di Chile, France baru-baru ini dengan mogok nasional, di Hong Kong, Algeria dan beberapa negara lagi lah di pelosok dunia. Jadi pergolakan politik dan pergolakan sosial yang sedang berlaku secara global merupakan satu realiti yang sedang berlaku sekarang. Jadi situasi ini tidak mustahil juga akan berlaku di UK itu sendiri. Jadi justru perjuangan gerakan buruh memerlukan sebuah pembentukan majlis pekerja, iaitu majlis pekerja yang terdiri daripada pimpinan kesatuan, yang terdiri daripada pimpinan union, bagi bersatu untuk menentang polisi-polisi pihak kerajaan Parti Konservatif yang memang tidak akan berpihak kepada rakyat. Seperti mana yang kita tahu sebelum ini, diorang telah pun melaksanakan langkah penjimatan ataupun austerity cuts yang telah berlangsung selama 1 dekad, dan ini telah pun mengakibatkan masalah-masalah sosial dan kualiti kesihatan pekerja, jurang kekayaan yang semakin melebar, dan baru-baru ini kita tengok tragedi Grenfell Tower disebabkan ketidakmampuan untuk memastikan kualiti perumahan yang agak lebih bagus, telah mengakibatkan kematian penduduk di Grenfell Tower. Itu memang kematian yang agak tragedi lah, besar, dan ini merupakan salah satu contoh dan impak daripada austerity cuts pihak kerajaan UK yang tidak memberi kelebihan kepada rakyat secara umum. Jadi sebagai langkah pertama, kami berhujah bahawa pembentukan pimpinan ini, iaitu sebuah pembentukan majlis pekerja, perlu menyokong perjuangan pekerja pos, pekerja railway dan juga pekerja-pekerja lain yang sedang berjuang sekarang, dan dengan objektif untuk membawa perjuangan ini ke arah perjuangan yang lebih tersusun dan berhubung kait dengan perjuangan kelas pekerja melalui union dan sebagainya, iaitu ke arah pelaksanaan polisi-polisi sosialis. Jadi setelah berlangsungnya pilihan raya UK 12 Disember yang lepas, kita telah dapat baca pelbagai para komentar, para pengulas dan ahli-ahli politik yang pro-kapitalis dan juga golongan sayap kanan di dalam parti buruh itu sendiri menyalahkan manifesto Jeremy Corbyn yang menurut mereka manifesto yang mempunyai unsur-unsur kiri inilah yang menjadi punca kekalahan parti buruh.
Jadi kami berujar bahawa ini merupakan satu hal tuduhan yang tidak benar dan satu hal yang memang sengaja untuk menolak dan untuk menafikan sokongan rakyat yang berada di belakang Jeremy Corbyn dan sokongan rakyat yang memang merupakan satu fenomena yang agak jelas di mana beratus-ratus ribu rakyat yang terdiri daripada kalangan anak muda untuk masuk Parti Buruh sebagai tanda sokongan kepada Jeremy Corbyn. Dan juga buat kali kedua, Jeremy Corbyn telah berjaya mendapatkan lebih daripada 10 juta undi dan ini merupakan jumlah undi yang tidak pernah dapat dicapai oleh mana-mana pemimpin Parti Buruh sebelum ini, mahupun seperti Tony Blair, Gordon Brown mahupun Ed Miliband. Jadi polisi-polisi yang ada di dalam manifesto Jeremy Corbyn telah pun mendapat sokongan pihak awam seperti pelaksanaan gaji minima 10 pound sejam, pembinaan perumahan awam yang berskala besar, menghapuskan kontrak zero hour, zero hour contract. Jadi kami pernah bincang lah, terjemahan zero hour contract tu tak ada dalam BM lah. Jadi saya hanya akan cakap kontrak zero hour, iaitu tidak ada kontrak yang berdasarkan tidak ada minima waktu kerja yang ditetapkan oleh majikan, dan secara umumnya lebih kepada itulah. Jadi pekerja kalau dia terdesak dan bersetuju untuk menerima kontrak tersebut, kebarangkalian untuk dia akan bekerja selama 14 jam, 12 jam sehari ataupun lebih, dan berpuluh-puluh jam dalam masa seminggu, itu akan berlaku lah. Jadi itu adalah salah satu manifesto yang diberikan oleh pimpinan Jeremy Corbyn, dan juga pendidikan percuma, dan banyak lagi lah. Jadi manifesto ini merupakan titik permulaan yang bagus bagi kesemua pekerja di sana, dan ini merupakan satu manifesto dan perubahan yang jika dilaksanakan, ianya merupakan perubahan yang agak konkret dan akan meningkatkan lagi kualiti kehidupan para pekerja di sana. Jadi tidak terkejut lah apabila manifesto ini mendapat sokongan yang agak tinggi dan luas. Jadi ini merupakan indikasi sokongan terhadap manifesto tersebut, merupakan indikasi bahawa kerajaan yang akan dipimpin jika menang pada yang dikatakan pada waktu itu, yang akan menang dan akan dipimpin oleh Corbyn, akan menjadi senjata yang ampuh bagi melawan penindasan pada kapitalis, bukan hanya di UK, dan kemenangan mereka akan bergema di keseluruhan rantau Eropah dan tidak mustahil akan bergema juga di rantau kita. Jadi selepas itu, apabila manifesto telah dinyatakan oleh Jeremy Corbyn, kita tidak terkejutlah apabila ada media-media arus perdana yang dipegang oleh para kapitalis besar mulai melakukan propaganda yang menentang perjuangan Corbyn, menentang perjuangan Corbyn yang disokong oleh majoriti pekerja, dan juga sifat-sifat media kapitalis itu sendiri yang memang secara lumrahnya akan membela kepentingan para kapitalis di UK. Dan kita dapat lihat pada 2015 sebuah kajian yang dilakukan oleh London School of Economics, the media department lah, jabatan media, yang membuat kajian terhadap press coverage, yang membuat press coverage terhadap Jeremy Corbyn ataupun perjuangan Jeremy Corbyn. Memang kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahawa memang sangat bias terhadap dia, sangat bias menentang perjuangan Jeremy Corbyn. Sebagai contoh, 52% tidak merangkumi pandangan dia langsung dalam media-media kapitalis, dan hanya 22% merangkumi apa yang Jeremy Corbyn katakan, tetapi hanya untuk memanipulasi dan misrepresent, dan mengolah dalam cara yang memang tidak benar lah. Jadi memang sejak daripada 4 tahun yang lepas pun kita dapat lihat perkembangan media-media kapitalis yang memang tidak akan berpihak pada perjuangan Corbyn, dan ini disebabkan modal ataupun kapital yang berada di sebalik media-media kapitalis itu sendiri memang tidak akan menyokong kerana tidak akan berpihak kepada kepentingan mereka. Jadi untuk keputusan pilihan raya ini dan juga situasi Parti Buruh secara umum, kita juga perlu mengambil kira beberapa faktor yang lain yang turut menjadi faktor kepada kekalahan Jeremy Corbyn.
iaitu faktor pihak pembangkang dalaman, internal opposition yang ada dalam parti buruh itu sendiri yang dipanggil sebagai Blairites ataupun New Labour. Jadi Blairites ataupun New Labour ni merupakan pimpinan-pimpinan dalam parti buruh yang telah dipimpin oleh Tony Blair. Dan juga macam kita dapat lihat bagaimana Tony Blair itu sendiri telah membuang klausa keempat dalam parti buruh, telah membuang klausa keempat dalam perlembagaan parti buruh yang mengatakan, bayangkan dalam parti buruh, dalam perlembagaan itu sendiri telah ada satu yang menyatakan common ownership of the means of production. Itu adalah satu perlembagaan iaitu memilik negarakan atau memilik negarakan di bawah kawalan pekerja sarana-sarana kaedah pengeluaran. Ini bermakna bahawa teknologi-teknologi yang ada di kawasan-kawasan manufacturing, kawasan-kawasan industri ataupun media ataupun teknologi ataupun alat-alat yang dipegang oleh institusi pendidikan dan sebagainya dikawal penuh oleh kuasa pekerja. Dan di bawah pimpinan Tony Blair dan pimpinan golongan-golongan Blairites ataupun New Labour, mereka buang klausa itu, dan itu telah mendedahkan kepimpinan mereka yang memang berpihak pada kapitalis. Dan kita juga dapat lihat sehari sebelum pilihan raya UK, kita dapat lihat bagaimana 15 bekas MP Parti Buruh telah menjalankan iklan, mengeluarkan iklan secara besar-besaran di dalam akhbar paper di kawasan utara UK sehari sebelum berlangsungnya pilihan raya tersebut, dan menyeru rakyat untuk tidak mengundi Jeremy Corbyn. Dan ini satu hal yang agak bercanggah sebab mereka dalam satu parti yang sama. Dan mungkin untuk orang-orang mungkin daripada kita yang daripada negara dunia ketiga ataupun daripada rantau lain, ini adalah satu poin yang penting untuk kita tahu bahawa dalam parti buruh mempunyai dua faksi yang memang mempunyai kepentingan yang berlainan. Satu pro-kapitalis dan satu lagi dikirakan sebagai progresif, kiri, dan memang bertujuan untuk melaksanakan polisi yang berpihak pada kelas pekerja. Dan tidak lupa juga para MP yang masih kekal di dalam parti buruh, tetapi secara tidak langsung tidak menyokong, malah melemahkan lagi perjuangan Jeremy Corbyn dengan tidak menyebut mahupun menyokong intipati manifestonya. Jadi contohnya macam pada tahun 2016, pilihan raya pimpinan Labour Party itu sendiri, Parti Buruh, lebih daripada 100 calon Parti Buruh terlibat untuk melakukan kudeta, untuk menggulingkan Corbyn dengan menyatakan undi tidak percaya kepada Corbyn. Jadi itu 2 tahun lepas. Jadi dekat untuk pilihan raya yang telah berlangsung ni, waktu diorang sebagai calon dekat kawasan diorang masih melaksanakan langkah-langkah penjimatan yang akan memangsakan, yang telah pun memangsakan kelas pekerja. Dan intipati Jeremy Corbyn mereka tidak sokong, malah mereka tidak leaflet tu semua mereka tidak keluarkan, mereka tidak mengakulah. Dan memang hujah organisasi Parti Sosialis kami di sana memang telah mengatakan bahawa mereka adalah Blairites. Terang-terang mereka tidak akan berpihak kepada kelas pekerja dan terang-terang mereka memang melaksanakan polisi yang pro-kapitalis. Jadi faktor ini maknanya macam kewujudan pihak pembangkang yang ada dalam parti itu sendiri, itu menunjukkan tindakan berkompromi yang dilakukan oleh pimpinan parti buruh di bawah Jeremy Corbyn dengan pihak Blairites. Jadi organisasi kami di sana, Parti Sosialis, yang sebelum ini dipanggil sebagai militan, telah berulang kali berhujah untuk memastikan kemenangan pilihan raya yang telah berlangsung sebelum ini. Pihak pimpinan Jeremy Corbyn perlu melaksanakan, mewajibkan pilihan semula dan membuang para pemimpin parti buruh yang memang secara terang-terangan tidak berpihak pada pekerja langsung. Dan Blairites ni memang daripada dulu lagi kami berhujah perlu ada mandatory reselection, tetapi Jeremy Corbyn masih melakukan concession untuk memastikan dia mendapat sokongan, untuk memastikan tidak ada tindakan sabotaj pada pilihan raya, dan ini telah mendatangkan backlash dan telah memberikan impak negatif terhadap pilihan raya itu sendiri. Dan begitu juga dengan isu Brexit.
Jadi saya ada cakap pasal internal punya faction, pihak pembangkang Blair Rights. Dan juga yang kedua ini adalah isu Brexit, di mana tindakan berkompromi untuk melakukan referendum yang kedua sebagai indikasi bahawa Jeremy Corbyn ingin memberi peluang kepada pihak Blair Rights untuk referendum untuk ingin kekal di dalam European Union, Kesatuan Eropah, dan juga itu memberi indikasi bahawa Jeremy Corbyn mengambil pendirian yang neutral. Dan ini secara tidak langsung telah mengecewakan para kelas pekerja yang ingin keluar daripada EU. Dan seperti mana yang telah kita hujah juga sebelum ini, European Union ataupun Kesatuan Eropah merupakan projek kapitalis yang berskala besar, dan segala perjanjian perdagangan atau trade deal memang bertujuan untuk memastikan keuntungan keuntungan syarikat-syarikat kapitalis dapat dilaksanakan secara optimum. Dan hubungan sosial yang berlangsung dekat situ memang tidak akan berpihak pada kelas pekerja, dan pada akhirnya apabila berlangsungnya krisis ekonomi 2008-2009, yang akan jadi mangsa memang kelas pekerja. Dan ini juga menjadi salah satu faktor kenapa timbulnya sentimen right wing, sayap kanan, sentimen anti-imigran dengan mengatakan imigran yang datang disebabkan buruh murah, mengambil tenaga kerja mereka dan sebagainya. Dan ini menghasilkan masalah sosial yang agak besar dengan isu refugee dan sebagainya. Dan ini memberi peluang untuk para golongan-golongan sayap kanan untuk menggunakan isu-isu ini untuk mendapatkan kuasa. Dan kekalahan ini, kegagalan untuk golongan-golongan progresif ataupun golongan-golongan pimpinan Labour di bawah pimpinan Jeremy Corbyn untuk tidak meletakkan argumen ini, meletakkan hujah ini dengan mengatakan bahawa ini merupakan masalah ekonomi krisis, dan ini merupakan salah satu punca kenapa right wing boleh naik, iaitu masalah ekonomi. Dan kegagalan untuk menyelesaikan masalah ekonomi ini telah memberikan impak yang negatif lah, seperti apa yang telah saya katakan tadi, dan sekaligus mempertingkatkan sentimen nasionalisme. Dan ini menyebabkan sentimen nasionalisme ataupun national question akan timbul lah, persoalan nasional untuk persoalan kemerdekaan untuk keluar daripada European Union dan mencari alternatif di kalangan parti-parti tempatan, sama ada dari sayap kanan maupun sayap kiri, bagi menyelesaikan kemelut yang sedang dihadapi oleh mereka. Jadi kita dapat lihat bagaimana di Itali golongan kanan telah mendapat kuasa. Tapi saya tak pasti sekarang dia telah kalah ataupun tidak, atau masih mendapat kuasa. Masih mendapat kuasa. Di Denmark sebagai contoh, memang terang-terangan right wing yang sedang ada di pihak kerajaan. Jadi mereka menggunakan sentimen anti-imigran, mereka menggunakan sentimen racism dan sebagainya, dan menyalahkan refugee, menyalahkan orang-orang luar, menyalahkan kulit, menyalahkan warna kulit sebagai punca utama kenapa mereka mengalami ekonomi krisis tersebut. Dan tidak ada satu perspektif yang jelas menjurus kepada pergolakan kelas, percanggahan di antara kepentingan kelas pekerja dan percanggahan yang ada di antara kelas pekerja dengan kelas majikan. Kebanyakannya mereka tidak menyuarakan perspektif tersebut, dan kalaupun ada menyuarakan perspektif tersebut, ianya tidak diterjemahkan secara konkret melalui polisi-polisi ataupun program. Dan kompromi yang telah dilakukan oleh Jeremy Corbyn melalui cadangan referendum yang kedua, iaitu cadangan jika Jeremy Corbyn menang, 6 bulan selepas dia menang, dia akan melakukan referendum kedua. Itu telah memberi peluang kepada golongan sayap kanan untuk menggunakan hujah bahawa parti buruh tidak berpihak kepada kelas pekerja juga. Parti buruh masih menyokong Brexit, dan ini memberi peluang kepada golongan sayap kanan untuk mendominasi naratif Brexit, dan mereka berjaya mendominasi naratif Brexit mengikut kempen yang sangat ultra nasionalistik dan bersifat pro pemodal. Jadi kemenangan Boris Johnson yang membawa imej bahawa hanya dia seorang saja yang dapat menyelesaikan masalah Brexit ini, semestinya akan diberi tekanan yang kuat oleh para kapitalis di UK bagi memastikan sebuah perjanjian yang agak komprehensif dapat memihak kepada kepentingan para pemodal. Jadi memang pada awalnya para kapitalis mereka tidak ingin keluar daripada EU, tetapi disebabkan referendum yang pertama, yang mereka disebabkan majoriti suara rakyat, mereka terpaksa akur dan mereka kalah dengan referendum pertama.
Tetapi dalam referendum kedua ataupun Brexit, perjanjian Brexit yang ingin dilakukan oleh Boris Johnson ini, mereka akan memastikan bahawa perjanjian yang sangat berpihak kepada para kapitalis dapat dilaksanakanlah. Dan ini juga merupakan tekanan kepada Boris Johnson. Sebab Boris Johnson tidak mendapat sokongan yang kuat walaupun di dalam kalangan parti konservatif itu sendiri. Dan ini juga tidak mustahil jika Boris Johnson gagal untuk melaksanakan Brexit deal yang berpihak kepada para kapitalis. Kapitalis dekat sana tidak mustahil diorang akan lobby pemimpin-pemimpin parti konservatif yang lain untuk keluar daripada parti buruh, keluar daripada parti konservatif, mahu pun jatuhkan Boris Johnson. Jadi terdapat kebarangkalian itu jugalah. Dan juga isu Brexit, seperti apa yang dinyatakan oleh Parti Sosialis kami di sana, perlu berteraskan kepentingan kelas pekerja dan melalui pendedahan yang jelas terhadap ketimpangan kesatuan Eropah yang memang secara terang-terangan bersifat pro majikan, dan kita memerlukan sebuah perspektif yang dapat menyatukan kepentingan para pekerja di seluruh rantau Eropah, dan polisi berdasarkan sosialisme dapat dibina dan supaya ianya dapat berkembang ke seluruh dunia. Dan dalam masa yang akan datang, pergolakan ekonomi akan menjurus kepada pergolakan politik dan sosial. Pelaksanaan austerity cuts ataupun langkah penjimatan dan penindasan terhadap kelas pekerja yang telah berlaku selama berdekad-dekad telah menyaksikan peningkatan kuasa-kuasa sayap kanan yang menggunakan sentimen anti-imigran dan rasism sebagai alternatif mereka dan jalan bagi mereka mendapatkan kuasa. Seperti apa yang telah saya nyatakan tadilah. Jadi bagi perspektif golongan kiri juga, kita juga perlu melihat peningkatan kuasa sayap kanan ini juga sebagai reaksi dan juga vacuum yang terhasil daripada golongan kiri, kegagalan golongan kiri yang tidak berjaya memberikan sebuah alternatif yang jelas, dan kegagalan mereka ini menyebabkan mereka terjerumus di dalam satu bentuk kegagalan reformism. Reformism dengan memberi harapan ataupun mereka menyangka bahawa kapitalisme dapat diselamatkan walaupun kita melaksanakan satu polisi yang bersifat pro pekerja, tetapi kapitalisme tidak perlu dihancurkan. Ini hampir sama dengan argumen Keynesian lah, di mana satu intervensi, satu campur tangan kerajaan yang agak kuat untuk menyelamatkan para kapitalis, tapi pada masa yang sama memberi kelebihan kepada para pekerja supaya dapat meningkatkan ekonomi dan sebagainya. Jadi situasi inilah, kegagalan-kegagalan yang telah berlaku di keseluruhan rantau Eropah akan menghasilkan sebuah keperluan yang mendesak, iaitu sebuah parti yang dapat mewakili pihak kepentingan pekerja. Dan di sinilah hujah utama yang telah dibawa oleh organisasi kami di UK dan juga disokong oleh organisasi kami di sini, iaitu keperluan untuk membina parti buruh yang secara konkret mewakili perwakilan pimpinan dan juga pelaksanaan polisi dan program yang benar-benar berpihak pada kelas pekerja. Memang daripada dulu, jika siapa yang tengok atau siapa yang datang dekat sini boleh rujuk artikel online Socialist World, di mana memang secara konsisten yang kami berhujah bahawa memang perlu memastikan parti buruh itu untuk menang pilihan raya. Parti buruh perlu menjadi solid dan konkret. Jadi jika ada dua, contohnya ada parti Blairites yang memang sangat pro-kapitalis, dan pada masa yang sama ada parti progresif yang berpihak pada kelas pekerja, memang akan ada tindakan sabotaj di dalam parti buruh itu sendiri. Dan parti-parti konservatif mahupun golongan-golongan pro-kapitalis, mereka akan mendapat ally di dalam parti itu sendiri. Dan ini akan melemahkan sokongan terhadap Jeremy Corbyn, dan tindakan Jeremy Corbyn yang sedikit sebanyak masih berkompromi dan memberi concession memang merupakan salah satu faktor utama menjadikan mereka tewas di dalam pilihan raya. Jadi jelas kita nampak parti buruh di bawah pimpinan Jeremy Corbyn bukanlah sebuah parti yang mewakili kepentingan kelas pekerja secara umum. Malangnya, ianya merupakan parti yang merangkumi dua parti. Satu, di pihak Jeremy Corbyn, parti buruh yang mempunyai potensi untuk pergi dengan lebih lanjut di bawah pimpinan Jeremy Corbyn, dan di satu pihak juga parti pro-kapitalis yang dipimpin oleh golongan Blairites. Jadi macam apa, kesinambungan pimpinan Blairites iaitu New Labour telah menghancurkan
unsur-unsur progresif, unsur-unsur progresif kiri di dalam Parti Buruh itu sendiri. Dan Jeremy Corbyn dilihat sebagai salah satu individu progresif yang saki-baki yang masih tinggal di dalam Parti Buruh itu sendiri. Kita dapat lihat apabila di bawah pimpinan Tony Blair dan di bawah pimpinan New Labour, mereka telah secara perlahan telah melakukan tindakan purging golongan-golongan progresif yang ada di dalam Parti Buruh dan telah mengeluarkan mereka, dan seperti mana parti kami sebelumnya di bawah pimpinan Margaret Thatcher telah dibuang telah dibuang daripada Parti Buruh dan terpaksa berdiri atas Parti Sosialis yang tidak ada kena-mengena lah. Jadi melalui fenomena kemasukan ahli yang beratus-ratus ribu ke dalam Parti Buruh sebagai tanda sokongan kepada Jeremy Corbyn, jadi jurang di antara dua faksi menjadi semakin jelas, dan pada masa yang akan datang situasi ini bermakna ia akan menjadi satu keperluan yang penting untuk mendedahkan kecenderungan Blairites atau kecenderungan New Labour yang berpihak kepada pro-kapitalis dan keberpihakan mereka terhadap golongan pemodal. Dan ini merupakan tugas-tugas progresif kiri ataupun sosialis atau trade unionist di sana untuk terus menentang dan terus mengeluarkan pimpinan-pimpinan Blairites dalam Parti Buruh dan memastikan Parti Buruh itu mempunyai satu dasar yang bersifat pro pekerja dan bersifat berpihak pada kelas pekerja dan melaksanakan polisi yang menentang langkah perkhidmatan dan melawan austerity cuts dan melawan segala bentuk penindasan yang bakal datang lah. Dan ketiga, selain Brexit, bukan hanya isu Brexit yang dapat dijadikan contoh kompromi. Kita juga dapat lihat sewaktu berlangsungnya kempen pilihan raya, sebelum pilihan raya yang berlangsung pada 12 Disember yang lepas. Jeremy Corbyn telah bersetuju dengan polisi untuk tidak menyerang rekod-rekod kerajaan pimpinan Parti Buruh di bawah pimpinan New Labour ataupun Blairites yang sebelum ini telah memainkan banyak peranan yang agak kontroversi dan memainkan banyak peranan yang memang menyusahkan kehidupan kelas pekerja dan memang memansakan kehidupan kelas pekerja. Dan ini secara tidak langsung memberi peluang kepada Boris Johnson untuk menggunakan untuk menggunakan isu ini untuk menyatakan bahawa di bawah pimpinan Parti Buruh, kebanyakannya polisi, secara spesifiknya Private Finance Initiative, PFI, yang banyak memainkan peranan untuk menswastakan NHS, iaitu Khidmat Kesihatan Kebangsaan. Jadi situasi ini di dalam upcoming time tengah debat ataupun tengah kempen dan sebagainya telah memberi peluang untuk Boris Johnson, Parti Konservatif, untuk menyerang Jeremy Corbyn. Dan disebabkan Jeremy Corbyn setuju dengan polisi ini, dia tidak dapat membezakan perjuangan yang disokong oleh majoriti rakyat, perjuangan yang dibawa oleh Jeremy Corbyn dengan perjuangan yang dengan pelaksanaan polisi yang telah dibawa oleh New Labour sebelum ni. Jadi itu seakan-akan membenarkan satu trap lah untuk dia diserang, dan dia disebabkan dia setuju dengan polisi untuk tidak membuka rekod-rekod yang lepas, seakan-akan telah tidak dapat menyalahkan dan tidak dapat mendedahkan satu faksi yang pro-kapitalis dalam parti dia sendiri. Jadi Parti Buruh pimpinan Corbyn juga turut melakukan ini isu yang selain yang saya katakan, iaitu rekod past rekod sebelum ni di bawah pimpinan Jeremy Corbyn, di bawah pimpinan New Labour, dan ini lagi satu poin, iaitu Parti Buruh di bawah pimpinan Jeremy Corbyn juga turut melakukan kesilapan yang kami berhujah agak besar di dalam persoalan national question, di mana dia memang wujud satu corak apabila krisis ekonomi sedang rancak berlaku, memang seakan teruk, persoalan nasional akan naik. Kita dapat lihat di perjuangan di Catalonia, sekarang dia di Scotland, kalaupun di rantau sini, pergolakan pembebasan di Kepulauan Mindanao, kebebasan bangsa Moro ataupun Papua Barat dan sebagainya, kesemuanya ini dan juga Patani selatan Thailand, kesemuanya ini mempunyai satu dasar material, iaitu pergolakan ekonomi krisis
yang memangsakan penduduk-penduduk di kawasan itu, yang menyebabkan mereka tidak mempunyai apa-apa pilihan selain kemerdekaan. Dan persoalan nasional ataupun hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan satu persoalan yang kami berhujah perlu disokong oleh pihak-pihak progresif dan juga sosialis dan juga trade unionist sebagai contoh. Dan disebabkan Jeremy Corbyn tidak menyokong dengan mengatakan ingin mengadakan referendum kedua, itu telah mengakibatkan pimpinan buruh di bawah Jeremy Corbyn seakan-akan bersetuju untuk remain. Dan ini membawa imej parti buruh itu sendiri di kalangan kelas pekerja di Scotland bahawa parti buruh itu merupakan parti remain, parti buruh yang ingin kekal di dalam EU. Jadi kekalahan parti buruh akan memberi peluang kepada golongan sayap kanan untuk terus menjatuhkan Jeremy Corbyn dan lepas pilihan raya inilah. Dan ini cubaan untuk melemahkan lagi atau untuk mencantas terus apa-apa dasar yang agak solid, dasar kaum B yang beratus-ratus ribu orang masuk parti buruh untuk sokong Jeremy Corbyn. Mereka cuba untuk cantas. Dengan mengatakan bahawa Jeremy Corbyn dah tewas. Manifesto mereka gagal, buang terus Jeremy Corbyn. Dan cubaan untuk melawan ini, cubaan untuk menjatuhkan ini perlu dilawan semula dengan membina suatu kuasa solidariti di antara gerakan akar umbi dan juga dengan memastikan satu hubung kaitan yang agak kuat di bawah pimpinan trade union dan di bawah pimpinan sosialis untuk menyokong pimpinan Jeremy Corbyn untuk melawan polisi-polisi Parti Konservatif dan juga Blairites. Jadi kami, organisasi kami di sana, Parti Sosialis, berhujah bahawa sebuah persidangan Workers' Conference, persidangan yang berteraskan kelas pekerja perlu diadakan. Jadi persidangan yang terdiri daripada para sosialis dan juga kesatuan-kesatuan sekerja, union, perlu diadakan dan sebuah perbincangan bagi mengubah karakter parti buruh ke arah sebuah parti yang secara konkretnya memihak pada kelas pekerja perlu dilaksanakan dengan kadar segera. Sebab sekarang tak kisahlah berapa banyak analisis, penting untuk kita lakukan analisis kenapa kekalahan parti buruh UK ini telah berlaku, apa yang kita boleh belajar dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama, kita juga perlu mengakui bahawa sifat-sifat atau karakter yang ada, karakter kapitalisme yang sedang berlangsung di UK ataupun karakter-karakter parti buruh itu sendiri masih kekal, iaitu masih ada opposition, masih ada pihak pembangkang yang terdiri daripada pro-kapitalis yang masih akan bersekongkol dengan parti konservatif untuk jatuhkan Corbyn. Jadi kita juga berhujah bahawa proses democratization of the party, pendemokrasian parti itu sendiri, iaitu dengan memastikan mengembalikan semula hak-hak kesatuan sekerja di sana dan memperkenalkan seperti apa yang kita telah katakan sebelum ini, proses pemilihan semula, mandatory reselection of MPs, iaitu membuang membuang MP yang memang berpihak merupakan Blairites dan berpihak pada parti kapitalis dan masih sampai sekarang melaksanakan austerity cuts, langkah penjimatan di kawasan-kawasan yang dikawal oleh mereka. Dan begitu juga parti tersebut perlu membenarkan kuasa-kuasa progresif kiri dalam bentuk federalism untuk menyertai parti tersebut. Seperti mana Parti Sosialis di sana masih berhujah untuk affiliate, untuk bersama dalam Labour Party untuk memastikan parti buruh itu mempunyai satu karakter yang agak konkret, agak jelas dan mempunyai dasar perjuangan buruh yang memang akan berpihak pada kelas pekerja. Jadi secara umumnya, jadi ini saya cuba simpulkanlah situasi pasca pilihan raya, post election yang telah pun berlaku. Ianya merupakan continuation ataupun kesinambungan daripada kegagalan kuasa-kuasa kiri yang masih bersekongkol dan memberi konsesi kepada golongan pemodal tanpa memberikan sebuah alternatif yang jelas kepada sistem yang ada sekarang, iaitu sistem kapitalisme. Dan kebanyakannya krisis ini timbul setelah berlangsungnya post-economic crisis 2008-2009, pasca economic crisis. Dan ini kita telah menyaksikan kegagalan parti-parti kiri yang menggunakan retorik anti-kapitalisme, pro-rakyat
anti-authority, anti langkah perjimatan dan sebagainya, namun kekal berkompromi di bawah di bawah sistem yang sedia ada. Sebagai contoh, kita dapat lihat bagaimana parti Syriza di Greece, Left Bloc di Portugal, Die Linke di Jerman, Podemos di Spanyol, kesemuanya menunjukkan corak maupun karakter yang sama, iaitu karakter left reformism, reformis kiri, yang mungkin dari segi retorik mereka akan kata macam, oh, kita akan melaksanakan polisi yang akan memastikan langkah perjimatan dapat dilaksanakan, mass council housing, public housing, projek perumahan awam yang berskala besar. Mereka juga mengatakan macam tu, ya, kita dapat laksanakan benda-benda tu, dan pelbagai pendidikan percuma dan sebagainya. Tetapi dari segi polisi, dari segi program, mereka tidak dapat melaksanakan secara jelas kerana mereka masih berkompromi. Berkompromi dari segi apa? Maknanya mereka berhujah bahawa kita masih boleh lakukan benda-benda ni semua tanpa melakukan revolusi, tanpa melakukan satu cubaan yang revolusioner, iaitu mengubah sistem kapitalisme ke sosialisme. Dan ini bukan hanya berlaku, kegagalan ini bukan hanya berlaku di UK. Jadi apabila kita membicarakan ataupun membuat analisis tentang apa yang berlaku di UK, kita perlu mengambil kira fenomena-fenomena ataupun situasi yang hampir sama dan lebih kurang sama dan mempunyai dasar material yang sama di negara-negara lain. Kalau di parti Syriza, mereka berapa kali parti Syriza di Greece, di Yunani sebagai contoh, mereka banyak kali mendapat sokongan massa. Banyak kali mendapat sokongan massa dan berapa kali menerajui kerajaan. Begitu juga dengan Podemos. Mereka mendapat sokongan kerajaan tetapi mereka gagal. Dan ini contoh-contoh yang terbaru, kes yang terbaru adalah pimpinan Parti Buruh di bawah Jeremy Corbyn. Dan kita dapat lihat, mungkin kita akan datang di Amerika Syarikat, bagaimana di bawah pimpinan Sanders yang bertanding di bawah Parti Demokrat yang juga turut mendapat sokongan yang agak besar daripada rakyat. Dan kita dapat lihat bagaimana taktik-taktik dan bagaimana tindakan-tindakan sabotaj pimpinan-pimpinan Demokrat yang lain akan cuba menjatuhkan Bernie Sanders. Dan kita boleh dapat lihat dan kita dapat lihat macam mana nanti apa yang akan berlaku, dan pattern-pattern ini semua kita boleh hubung kaitkan. Dan begitu, dan apa yang saya cakap tadilah, kegagalan reformis kiri. Dan dalam konteks negara kita juga, bagaimana hujah kami, iaitu sosialis alternatif di sini, kita berhujah bahawa Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, sekarang ni Kemuah Pakatan Nasional lah, mereka mempunyai karakter, dua-dua mempunyai karakter yang sama, iaitu mereka berpihak kepada kapitalis, mereka berpihak kepada pro majikan. Kita dapat lihat kenyataan daripada Mahathir sendiri yang kerap menyalahkan kelas pekerja dengan mengatakan kelas pekerja malas dan sebagainya, dan kita perlu rajin. Sedangkan memang kos kehidupan semakin naik dan memang secara terang-terangan jurang kekayaan di antara kita dengan mereka. Mereka ni saya masukkan pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan itu sendiri yang terdiri daripada milioner, bilioner dan sebagainya, dan Mahathir itu sendiri memang orang-orang yang kaya. Jurang kekayaan tu agak jelas. Dan polisi-polisi mereka ni, mereka memang secara jelas memang akan berpihak kepada kelas kapitalis. Dan walaupun ada pun reform yang telah dilakukan oleh mereka, itu hanya concession yang diberi supaya kita semua boleh terus diam dan kita semua tidak terus bangkit. Dan persoalan dan poin yang terang yang saya katakan dalam konteks ini pun, kalau ada sebuah kuasa progresif kiri yang dekat sini, kita perlu memastikan polisi-polisi ataupun program-program yang diajukan oleh pimpinan progresif kiri di sini perlu bergerak dengan lebih lanjut, perlu bergerak secara radikal dan tidak hanya berhenti di bawah kerangka kapitalisme. Kerana kita boleh belajar apa daripada rantau Eropah, kita boleh belajar daripada apa yang sedang berlaku di Amerika Syarikat. Bagaimana akan ada cubaan, akan ada tindakan sabotaj dan akan ada kompromi ataupun concession yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin progresif kiri selagi mereka tidak keluar daripada sistem yang ada sekarang, ataupun selagi mereka tidak mengajukan satu tindakan yang agak radikal, iaitu memilik negarakan, macam kami berhujah satu polisi yang agak konkret, memilik negarakan kaedah produksi, means of production, kaedah pengeluaran, teknologi-teknologi
mesin-mesin, kilang-kilang, institusi pendidikan, institusi kehakiman dan sebagainya di bawah kawalan pekerja dan bukannya berdasarkan kepentingan keuntungan semata-mata dan bukannya berdasarkan naratif profit oleh para kapitalis, sebaliknya berdasarkan kepentingan manusia dan bersifat manusiawi, sama ada untuk meningkatkan gaji, memastikan public transportation berjalan dengan lebih lancar, pendidikan percuma, kesihatan yang percuma dan sebagainya lah. Jadi akhir kata daripada pembentangan saya malam ini, saya ingin mengatakan bahawa walau apa pun yang sedang berlaku sekarang, selepas apa yang berlaku pilihan raya di UK, ini bukan merupakan titik akhir mahupun titik permulaan, kerana percanggahan yang ada dalam sistem kapitalisme itu sendiri masih kekal berlangsung dan masih belum selesai, dan ini menjadi tugas kita sebagai golongan progresif, golongan kiri, golongan sosialis, anarkis dan juga di bawah pimpinan trade unionist untuk berhujah bahawa kita perlu bergerak dengan lebih lanjut dan memastikan perubahan ke arah sosialisme dapat dilaksanakan. Terima kasih. Mungkin lepas soalan ataupun penambahan. Okey, baik. Terima kasih ya saya ucapkan kepada saudara Johan. Berat ya tajuk ni, diam semua. Serius sangat ni. Okey, untuk penonton yang berada di live, tak apa. Kalau tak faham, boleh tanya lagi, boleh komen, ataupun bagi yang mengenali saudara Johan boleh terus bertanya dekat komen ni jika ada apa-apa persoalan. Jangan malu, jangan segan, boleh tanya. So tajuk ni agak serius sikit sebab ini tentang tajuk politik kan. Jadi saya buka dulu kepada dekat Facebook Live pun belum ada soalan lagi, cuma satu komen je. Saya baca komen dia dulu lah. Dia cakap, dia ni gitaris Iqbal M ke? Betul ke? Betul. Helmi Zuckerberg, betul. Boleh berkenalan lah kemudian ya. Okey, jadi saya buka kepada penonton yang hadir. Jika ada persoalan, pertanyaan ataupun mahukan penjelasan yang lebih lanjut tentang pembentangan saudara Johan tadi, jadi boleh tanyakan. Ada soalan ke? Saudari ada soalan ke? Ada kritikan ke tak? Komen ke? Saudara? Tak ada? Mungkin pada Yuva dengan Kira kalau ada nak tambah daripada pembentangan Johan, tak ada? Tambah band dulu lah. Lepas tu baru soalan Kira. Jadi saudara tengok di berdasarkan pembentangan ni, apa efek dia dari keputusan di UK tadi kepada Malaysia? Ada efek tak? Efek. Apa efek dia? General effect lah. Kesan lah. Kesan. Okay, effect secara teori atau praktikal lah. Apa jadi? Boris Johnson menang, apa jadi kepada Malaysia? Siapa menang? Boris Johnson. Boris Johnson. Mungkin saya akan jawab atas kapasiti saya dan bukan atas kapasiti sosialis alternatif lah. Tapi sama seperti kemenangan Donald Trump ataupun sosok-sosok sayap kanan yang telah dimenangi di kawasan Eropah ni semua. Ini akan menyebabkan lebih kepada reaksi sentimen sayap kanan yang lebih membahayakan lah. Dan ini akan, contohnya macam kalau kita dapat lihat Donald Trump sendiri dengan trade war telah mengakibatkan satu situasi yang memang tidak stabil. Trade war US dengan China, lepas tu bagaimana ianya memberi impak kepada rantau kita, dan mungkin menurut pendapat saya atas kapasiti peribadi tidak mustahil Boris Johnson juga akan melakukan polisi-polisi yang sama, terutama dengan apa yang berlaku dengan Brexit ini. Jika Brexit ini berjaya dilaksanakan dan memang akan berpihak kepada kepentingan pro-kapitalis, ianya akan memberi indikasi kepada parti-parti lain, parti-parti sayap kanan lain, dan juga memberi indikasi kepada kelas pekerja yang lain bahawa apa-apa perjanjian perdagangan ataupun apa-apa sebuah pembentukan yang ini akan membawa kepada krisis. Dan mungkin saya akan cuba hubung kaitkan lah, tapi saya tak ada hubung kaitan yang agak direct.
kemungkinan besar ASEAN juga akan gabungan ASEAN juga akan mendapat impak ataupun mendapat sedikit pengaruh yang negatif daripada apa yang berlaku daripada Brexit. Apa yang berlaku daripada kegagalan trade European Union lah sebagai contoh. Sebab European Union merupakan satu projek kapitalis di antara para kapitalis untuk melancarkan peralihan komoditi dari segi labor, mobility kelas pekerja untuk pergi ke setiap negara tanpa perlu visa dan sebagainya, tanpa perlu benda-benda yang remeh lah. Jadi ASEAN mempunyai satu perjanjian yang mempunyai karakter yang sama, iaitu satu perjanjian perdagangan di antara para kapitalis yang terlibat di rantau Asia Tenggara, dan mereka juga mungkin dapat belajar jika Kesatuan Eropah telah pun gagal. Tidak mustahil benda ni, krisis ni akan memberi impak kepada rantau itu juga. Jadi itu rasanya secara umum lah yang saya dapat terangkan sekarang. Mungkin Viva kira. Okey, terima kasih. Yang berada di live boleh terus tanya soalan kalau ada soalan. Siapa ni tadi? Helmi Zuckerberg dan Muhammad Syahir. Iqbal tak ada ke? Iqbal tak ada. Hari ni kita sembang pasal Capacity Socialist Alternative. Okey, John cakap dia datang atas kapasiti sosial alternatif, bukan Iqbal M. Iqbal M nanti kita buat konsep pula. Okey, apa tu? Apa tu? Saya dah lupa soalan saya tadi. Apakah kau tanya tadi? Kau tanya dulu. Soalan lupa. Ni saya tengok Labour Party ni dia banyak peralihan ni. Dia dulu masa Blair dulu dia Labour kan. Tapi dia perang Iraq kan. Dia hantar tentera kan. Dia sekarang naik Jeremy Corbyn. Jadi dia macam walaupun dia parti pekerja pun dia pun boleh ada sikap reaksioner. Boleh saudara ulas sikit tak tentang ni? Tentang isu Labour Party yang boleh ke kiri dan ke kanan. Jadi itulah seperti apa yang ditanya oleh Benz, iaitu memang persoalan dia itulah, Parti Buruh itu nama itu sendiri seharusnya mewakili kepentingan kelas pekerja. Tetapi kalau kita trace balik atau kalau kita jejak balik perkembangan Parti Buruh dan bagaimana Parti Buruh ditubuhkan, jadi tak salah saya adalah dekat sini sebuah artikel yang menerangkan tentang nature atau Parti Buruh itu sendiri. Jadi Parti Buruh ditubuhkan, pada awalnya Parti Buruh ditubuhkan seakan break untuk menyelamatkan kapitalisme sewaktu sebelum Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama. Jadi pada waktu itu kuasa empire tengah jatuh, dan nak elakkan daripada kapitalisme untuk terus jatuh, mereka memberi satu konsesi yang agak besar kepada pimpinan trade union yang ada pada waktu itu, dengan memastikan bahawa mereka bersetuju dengan ideologi monarki, ideologi agama, dan mereka tidak ke arah revolusioner. Dan Parti Buruh itu mempunyai beberapa kecenderungan. Dia ada dia ada Independent Labour Party, lepas tu dia ada nominally dalam pimpinan awal-awal ada Marxist British Socialist Party and the Fabian Society yang terdiri daripada golongan kelas menengah. Jadi walaupun mereka mempunyai kecenderungan untuk sosialisme dan sebagainya, tapi mereka masih bersikap reformis dan tidak mempunyai kuasa-kuasa dan perspektif yang agak revolusioner time tu. Tetapi tidak dapat dinafikan bahawa terdapat majoriti kelas pekerja memang menyokong, dan sebahagian besar dana yang dapat membantu kesinambungan Parti Buruh itu terdiri daripada kelas pekerja biasa. Jadi memang situasi dan karakter Parti Buruh tu memang agak unik lah. Dia tak sama dengan parti-parti yang lain. Jadi pada sesiapa
yang mungkin mempunyai persoalan yang sama, saya rasa macam elok juga kalau kita semua rujuk perkembangan sejarah bagaimana Parti Buruh itu ditubuhkan dan apa karakter dia. Dan secara jelas karakter dia memang terdiri daripada labor aristokrat, golongan-golongan pimpinan trade union yang memang setuju dengan kapitalisme, setuju dengan pro-kapitalis dan mendapat konsesi yang agak besar hasil daripada proses penjajahan, hasil daripada imperialisme yang waktu tu dah tengah jatuh tapi mereka slow-slow dapat lagi lah. Dan benda ni masih boleh bincang lagi sebab saya pun tak baca dengan lebih lanjut, jadi mungkin kita boleh bincang lagi nanti kot. Mamat yang pakai topi tu nama apa dia buat parti tu? Topi Winston Churchill. Bukan ni yang Churchill. sekarang Sekarang dekat UK. Dia buat parti tu. Pakai topi lah. Right wing lah. Tak, agak progresif lah. Oh, Mana Mamat? Galloway lah. Dia tak parti dia tak apa-apa. Tak ada orang. Tak ada komen. tak ada komen. Just Galloway George Galloway lah. Dia Dia tak populist lah dia. Dia tak bertanding. Ada kalah kot. Dia kalah, dia sendiri kalah. Tak pasti lah kali ni. Dia MP jugalah. Tapi sekarang yang election kalah. Tak pasti lah. Orang tak Dia ikut parti ya. apa? SWP. SWP Galloway. SWP Galloway. Orang ambil pot. Tak peduli ya. Tak ada kot. Dia saja tak tahu kat dia. SWP tak ada, tak menang. Tak pernah. Oh. Tapi itulah Bertanding lah. tak pasti rasanya bertanding pun. Dia selalu bertanding lah. Parti dia ada orang. Ada kot. Sebab selalu nampak dia ada. Tak pasti. Dia seorang JMP. Dia seorang yang Tapi contohnya macam memang ada dia SWP. Socialist Workers Party kan. Bukan parti nama lain. Nama SWP ya nama lain. SWP lah. Dan memang mungkin di kalangan progresif ataupun di kalangan kiri dan sebagainya memang ada persoalan lah. Sama ada kita perlu bersikap sektarian dan taktik, cara taktik yang kita perlu handle dengan Parti Buruh itu sendirilah. Sebab mungkin ada, tak mustahil lah, tapi mesti ada yang akan mempersoalkan. Parti Buruh itu sendiri mempunyai unsur-unsur yang pimpinan yang pro-kapitalis. Kenapa masih perlu bersama dan sebagainya. Tapi kami berujar terdapat satu gerakan akar undi yang berjumlah besar, beratus-ratus ribu, yang menyokong pimpinan Jeremy Corbyn. Itu adalah gerakan akar undi yang konkret, yang jelas, yang perlu kita kenal pasti, dan pada masa yang sama kita perlu masuk dan meyakinkan mereka ke arah sebuah penubuhan Parti Buruh yang lebih jelas. Macam mana dengan alliance kiri kat sana, ada tak? Kiri-kiri persekutuan kiri-kiri mufakat kiri sini. Macam socialist party dekat UK, kita orang memang bekerjasama dengan trade unions yang memang terdiri daripada beratus-ratus ribu pekerja. Dan macam contohnya National Shop Stewards Network, RMT, Royal Mail Workers, Communication Workers Union. Dan ada juga cubaan macam memang ini merupakan salah satu inisiatif dan salah satu taktik yang agak jelas yang diambil oleh Socialist Party di sana dan juga disokong oleh organisasi kami di sini untuk memastikan bahawa perjuangan ke arah sosialisme perlu bersama-sama dengan pimpinan kelas pekerja dan berhujah bahawa perubahan ke arah sosialisme perlu mempunyai kuasa kelas pekerja itu sendiri. Okey, kalau ada yang lain ada soalan ke? Saudara ada soalan ke? Tak ada lagi. Yang sebelah kanan saya ada soalan? Tak ada. Azwan. Okey, mungkin saya ada satu soalan lah, macam tentang kalau tentang economic part ni mungkin terlalu berat ya untuk penonton untuk memahami dengan lebih mendalam macam mana economic factors ini memberi kesan kepada kemenangan Boris, kejatuhan Jeremy dan juga seterusnya seantero dunia lah, efeknya kepada kita juga. Tapi mungkin soalan saya sedikit abstrak tentang macam tadi saudara ada menyebutkan tentang kita yang di Malaysia pun, kesimpulan saudara adalah yang kita di Malaysia pun kita harus mengambil pendekatan yang lebih radikal. Perubahan itu haruslah bermula daripada perubahan kelas pekerja buruh. Tapi buruh di Malaysia ni bukan buruh kita.
Kebanyakannya bukan buruh kita. Jadi mungkin ada yang akan mengatakan bahawa perubahan kelas pekerja itu boleh berlaku daripada buruh sendiri, ataupun parti kiri ataupun golongan kiri mesti lebih fluid dari segi taktikal dan strategi. Bukanlah kita berkompromi dengan parti pemerintah, tapi kita kena tolerate dengan beberapa polisi sosial yang berpihak kepada kelas pekerja, supaya di akhirnya bila kita masuk pilihan raya, kita tak kalah semuanya macam apa yang terjadi pada PSM baru ni. Dan juga kalau saya tak tahu macam mana saudara nak menghubungkan balik dengan apa yang terjadi di UK, tapi ada komen tak? Jadi mungkin saya mulakan dengan apa kenyataan yang dinyatakan oleh saudari Kira, iaitu dengan mengatakan hampir kebanyakan majoriti buruh, bukannya buruh kita tu adalah tidak benar jugalah. Memang kita ada hampir 14 juta pekerja, dan memang hampir majoritinya merupakan pekerja buruh kalau kita tengok di kawasan Taman Medan, Petaling Jaya. Kita ada 3 poin yang besar. Kilang di Penang, di kawasan industrian di Penang di utara, pertengahan di Lembah Kelang, dan di selatan di kawasan Johor, Pasir Gudang dan sebagainya. Dan kebanyakannya mereka memang majoriti adalah pekerja tempatan. Dan hujah Buruh yang saudara maksudkan B40 lah, bukan? Maksudnya penjawat awam tu buruh juga? dikirakan sebagai buruh jugalah, tapi mungkin kalau kita katakan pekerja buruh B40, majoriti masih pekerja tempatan. Dan majoriti masih bekerja di kawasan pengeluaran, sama ada SME ataupun kilang-kilang besar, mereka masih majoriti lah. Dan apabila kompromi yang kami maksudkan, contohnya dari segi soalan yang praktikal, salah satu kami berhujah untuk penubuhan parti pekerja. Jadi salah satu prasyarat utama untuk penubuhan parti pekerja semestinya memang kena ada solid kelas pekerja, asas kelas pekerja sebagai salah satu ahli yang mewakili majoriti. Dan mereka akan disusun dalam satu bentuk yang paling tersusun yang pernah kita tahu, iaitu trade union, organised form of labour. Satu bentuk buruh yang tersusun adalah kelas pekerja. Dan kita dapat lihat bagaimana contohnya MTUC. Mereka mempunyai hampir 1.5 juta union. QPEX, 1.5 juta union ahli dalam MTUC. Dan itu merupakan, mungkin kalau nak dibandingkan dengan keseluruhan jumlah pekerja Malaysia, mungkin sikit. Tapi 500,000 yang tersusun, organize, ada jawatan kuasa, buat meeting, memang ada collective agreement, dah biasa melawan majikan, dah biasa melakukan polisi ataupun melakukan piket atau mogok, yang dapat jatuhkan dan dapat tundukkan majikan diorang sendiri memang ada. Dan itu merupakan satu kuasa yang agak signifikan yang perlu kita ambil kira. Dan kalau satu penubuhan parti pekerja dapat merangkumi kuasa-kuasa seperti itu, kita tidak perlu berkompromi dengan para kapitalis. Sebab kita berjaya meyakinkan kelas pekerja itu sendiri dan mendedahkan kelas kapitalis yang mereka akan melakukan polisi yang tidak akan berpihak pada mereka. Kita boleh mendedahkan logik, dan inilah tujuan dia. Tujuan golongan sosialis, golongan Marxis, golongan kiri adalah untuk mendedahkan dan menerangkan kepada kelas pekerja perjuangan mereka yang bersejarah dan peranan mereka dalam sejarah itu sendiri adalah untuk menukar sistem sedia ada dan melawan kapitalis itu. Dan dari segi polisi, kalaunya dalam parti, contohnya dalam pilihan raya dan sebagainya, kita perlu memastikan kalaupun pilihan raya ni bukan satu-satunya jalan keluar, satu-satunya jalan penyelesaian, sebab parliamentarian memang berpihak kepada golongan borjuis. Pembentukan institusi pilihan raya, institusi kehakiman, pembentukan negara moden itu sendiri memang mempunyai ciri-ciri untuk berpihak pada golongan mereka. Jadi kalaupun kita menggunakan channel itu, menggunakan channel pilihan raya, kita perlu memastikan kalau situ tak boleh, kita turun ke jalan, kita gerak ke gerakan akar umbi. Sebab kita ada gerakan akar umbi, kita ada trade union di bawah kita. Kita boleh, gerakan sosial tu sudah cukup kuat, sudah cukup ampuh dan sudah cukup konkret untuk kita gerak. Jadi gitu lah.
Terima kasih. Saya buka lagi kalau ada persoalan. Untuk malam ni Johan famous dengan Iqbal M ni. Tak ada soalan? Ben ada soalan? Kapasiti organisasi. Saudara ada soalan ke? Tak ada. Ben? Okay. Tadi saudara ada sebut pasal agak-agak menarik ya nak meninjau persoalan yang Labour Party. Maknanya Labour Party pun ada bagi saudara agak unik ya. Sebab ada Blair dengan apa seorang lagi? Apa seorang itu? Labor tu memang direct. Blair dengan Jeremy Rat. Okey. Jadi ada macam percanggahan di situ dan saudara punya hujah adalah kerana masuknya aliran kiri progresif ke dalam tu kerana ada akar umbi yang banyak. Saya cuba kaitkan dengan persoalan di Malaysia. Jadi sekarang ni saya nampak seolah-olah menghidu ada macam oportunisme di situ mungkin saudara boleh betulkan saya. Kerana sekarang ni di kalangan Malaysia pun begitu juga. Golongan yang kiri yang pro PH pergi ke PH. Dan yang paling mengejutkan lagi adalah golongan kiri yang pro kepada polisi Najib dah pergi ke UMNO. Saya tak perlu sebut siapa-siapa di sini. Saya tidak ada kena-mengena, saya cuma meninjau saja. Jadi okey Timur Bah tidak ada kena-mengena. Okey, kita berkecuali kita melihat saja. Okey, jadi hujah mereka kerana samalah akar umbi. Kerana ada UMNO betul berdasarkan hujah saudara tadi, iaitu penjawat awam juga buruh, maka penjawat awam dalam UMNO pun banyak juga. Jadi mereka pun duduklah sokong. Sama juga ialah yang pro PH kan. Dia ada hujah dia lah seperti hak asasi dan sebagainya lah. Satu pro pada hak asasi, satu pro pada polisi. Polisi Najib lah lebih kurang. Jadi okey, kita katakan lagi, kita tambahkan lagi imajinasi kita, iaitu kata dalam PAS ada golongan akar umbi juga. Dan saya rasa lebih kuat PAS. PAS dia punya grassroots lebih real. Memang real Malaysia lah. Nelayan, buruh tani semua. Jadi adakah perlu golongan kiri pun masuk dalam parti-parti yang sebegitu? Yang saya ingat yang saudara sudah katakan tadi, iaitu parti ini adalah reactionary reactionary dan reactionary lah. Dan berdasarkan hujah itu adalah kenapa bergantungnya kalau di sana, kiri di sana bergantung kepada Labour Party dan parti besar kerana parti lama. Seperti juga di Malaysia. Yang sekarang ni orang akan tengok adalah pertandingan kiri dah tak signifikan. Orang tengok. Maknanya hanya kiri signifikan ni bila dia masuk dalam parti besar. PH atau UMNO akan datang, kiri akan tenggelam lagi. Saya tak tahu PH yang akan berpihak pada mana. Jadi maknanya nak masuk, nak signifikan, golongan kiri yang pro pada UMNO, kita ke sini. Golongan kiri yang pro pada PH, dia akan okey. Kiri yang nak berkecuali Murbah ke, SA ke, PSM tak tahulah kan, kita nak pro pada mana kan. Sebab PSM sudah ada bukti terlibat juga dengan parti-parti yang tadi. Jadi hujah mereka adalah, hujah yang membawa pada sokongan pada saudara adalah parti mereka parti besar. Dia mereka satu lagi akar umbi tadi antara kiri kita masih terkial-kial cari tapak pijak. Boleh saudara komen. Mungkin kita boleh terangkan sifat Pakatan Harapan, pimpinan, perspektif kami lah. Pimpinan parti-parti yang ada dalam Pakatan Harapan, pimpinan parti-parti yang ada dalam Kemufakatan Nasional, memang secara terang-terangan mereka sangat pro kapitalis. Dan juga mereka tidak, contohnya kalau ada parti buruh di UK, mereka masih ada satu bentuk yang tersusun, satu bentuk union yang agak tersusun. Ada banyak union kat Labour Party. Kita tak ada dekat Pakatan Harapan. Kita mungkin ada yang join PKR, Abdullah Sani, merupakan bekas presiden MTUC, tapi dia bukannya atas kapasiti dia sebagai MTUC, dia atas kapasiti individu. Dan mungkin ada pun orang-orang yang juga merupakan pimpinan trade union, mereka masuk atas kepimpinan atas kapasiti individu dan bukannya trade union.
dan kuasa-kuasa buruh di dalam Pakatan Harapan ataupun Kemufakatan Nasional tidak tersusun. Mereka atas kapasiti mereka dan atas hubungan sosial mereka itu sendiri. Mereka adalah pekerja buruh, itu saja. Tapi dari segi kuasa yang tersusun sebagai trade union, yang dah organize, yang dah ada jawatan kuasa, yang dah biasa berbincang secara demokratik untuk melawan hak, untuk menuntut hak mereka, untuk membela hak mereka, benda itu tidak ada. Mungkin dulu ada parti-parti buruh. Mereka pada satu masa dulu mereka mendapat satu kuasa yang agak besar di local election dan sebagainya kerana mereka menjalankan kerja. Tetapi sekarang persoalan untuk masuk hujah sama ada perlu kita masuk ke parti seperti Pakatan Harapan dan sebagainya, itu merupakan satu ilusi yang lambat laun mereka akan bertembung dengan satu tembok yang mereka tidak dapat lompat pun. Sebab parti itu, pimpinan parti merupakan karakter pimpinan parti ditentukan oleh polisi-polisi yang mereka lakukan. Polisi-polisi mereka yang berpihak pada pro-kapitalis dan sebagainya. Contohnya macam kalau dekat parti buruh, memang ada percanggahan. Memang ada dulu ada New Labour dan sebagainya. Tapi komen panjang. Contohnya macam dekat parti buruh dan sebagainya, memang dulu ada masih ada beberapa ginger party ataupun ada Independent Labour Party yang masih agak radikal dan agak revolusioner lah. Dan terdapat dapat daripada pengaruh daripada SDP di Jerman pada tahun 1919 dan sebagainya. Jadi karakter itu masih sedikit berbeza lah dengan mungkin kalau kita nak bandingkan dekat sini. Mungkin tadi soalan Benz kan, dia kata macam di Malaysia juga ada macam-macam parti yang grassroots. Memang tak boleh dinafikan lah, PAS memang grassroots lah. UMNO pun banyak dia punya grassroots. Tapi hujah kita, mereka menggunakan naratif grassroots ni untuk menipu rakyat lah. Sebenarnya mereka mengambil pihak kapitalis sebenarnya. Even PAS pun diguna hujah-hujah agama, tapi kalau kita lihat aturan ekonomi yang dia sarankan adalah aturan ekonomi kapitalis lah. So apa yang kita kiri harus buat, kita harus memberikan alternatif yang sesuai kepada naratif hujah kapitalis ni, dan itu yang kita sedang lihat lah. Satu karakter anti-establishment di seluruh dunia, iaitu yang parti-parti besar ni, seperti yang Ben cakap, parti-parti besar memang mendominasi kita punya naratif politik. Tetapi di seluruh negara, kita ambil contoh negara-negara lain, apa yang berlaku, parti-parti besar ni sedang semakin hilang mereka punya sokongan, mereka sedang berpecah. Even di UK kan, walaupun konservatif menang, tapi sebenarnya mereka berpecah-pecah. Dia tidak dapat satu kestabilan seperti yang mereka nikmati sebelum ni lah, parti-parti yang besar. Dan even di Malaysia kita lihat pada tahun lepas, kemenangan PH dengan begitu banyak sokongan, begitu banyak undi. Tapi apa yang sudah berlaku sekarang ni, kebanyakan rakyat dikecewa dengan dengan tindakan-tindakan program PH, dan mereka mula mengundi kepada BN pula. Yang kita lihat beberapa pilihan raya kecil yang berlaku di Malaysia, termasuk yang Tanjung Piai yang sebelum ni, PH kalah teruk lah basically. BN dia menang besar. So kalau kita lihat, adakah BN ni sudah mendapat sokongan rakyat? Sebenarnya tidak. Sebenarnya rakyat dia nak menghukum PH. So dia gunakan pilihan raya ni untuk menghukum. Dia tak setuju dengan polisi program PH. Dia kecewa dan marah dengan PH. Dia menghukum PH dengan mengundi kepada BN pula. So mungkin dalam pilihan raya akan datang, dia akan, yang pilihan raya sebelum ni dia menghukum BN. Dia kecewa dengan BN, dia menghukum BN dengan memberikan membuang undi ke arah PH. So apa yang berlaku di pilihan raya ni bukannya rakyat dia yakin dengan parti. Dia cuma gunakan pilihan raya untuk memberitahu kemarahan mereka lah. Mereka tidak berpuas hati dengan kepimpinan negara. So apa yang kita sedang cuba cakap, even di UK, kekalahan Jeremy Corbyn bukan disebabkan dia tidak ada sokongan rakyat.
kekalahan Jeremy Corbyn adalah disebabkan oleh kepimpinan Jeremy Corbyn itu sendiri. Taktik dan hala tuju dia sendiri. Jeremy Corbyn sebenarnya dia tidak memberikan satu alternatif yang jelas kepada rakyat. Dan oleh itu, rakyat tidak yakinlah. Dia tidak dapat meyakinkan majoriti daripada rakyat. So di sini pun, di mana-mana pun kita nampak contohnya seperti yang Johan ada beritahu beberapa contoh parti-parti kiri baru, Syriza, Podemos, apa lagi, Five Star, ada banyak parti-parti kecil, parti-parti baru yang dia sudah wujud sekarang dalam 10 tahun, mungkin sedikit, 15 tahun ke 10 tahun sudah wujud di Eropah, mendapat sokongan yang banyak daripada rakyat. Daripada satu parti yang kecil boleh jadi parti yang besar lah. Tetapi disebabkan oleh kegagalan mereka untuk meletakkan satu alternatif yang jelas. Kegagalan mereka untuk meyakinkan rakyat bahawa mereka akan menyelesaikan masalah rakyat. Mereka punya sokongan tu tidak dapat berkembang lah. Maksudnya mereka mengecewakan. Sama macam PH lah. Sebelum PH menjadi kerajaan, banyak harapan. Rakyat menaruh harapan, PH pun memberi banyak janji dan sebagainya. Tetapi selepas menang, kecewa. Bila rakyat sudah kecewa, dia wujudlah dia punya sikap anti-establishment. Saya tak boleh percaya BN, tak boleh percaya PH. So apa yang rakyat sedang cari is alternatif. Satu parti yang betul-betul boleh meyakinkan mereka bahawa parti ini akan mendukung aspirasi mereka. Dan satu parti yang tidak takut untuk melawan dominasi kapitalis misalnya. So itu yang apa kita hujah di sini. Kita harus sebagai kiri, kita harus cuba untuk mewujudkan alternatif itulah. Macam PSM dan sebagainya kan, dia kalah dalam pilihan raya teruk-teruk. Saya tak rasa dia kalah sebab mungkin ada beberapa faktor lah, bahawa rakyat memang fokus undi PH. Dia nak kalahkan BN, so dia fokus undi PH. Walau bagaimanapun, kita rasakan bahawa jika PSM membawa satu program yang jelas, satu alternatif yang jelas, dapat membezakan diri mereka dengan golongan progresif PH, masih lagi mereka akan mendapat sedikit undi lah. Mungkin bukan kemenangan, tapi akan dapat sokongan. Kesilapan PSM kita nampak mereka tidak berjaya membezakan diri mereka dengan golongan progresif dalam PH. Dari segi nasional mereka kata jika kita menang kita akan sokong kerajaan PH. So tidak ada satu sebab kenapa rakyat perlu pergi dan sokong PSM pada masa itu. Dan jika mereka continue macam ni, sambung tanpa dapat memberikan satu alternatif yang jelas, memang tidak akan dapat sokongan lah. Itu yang kita lihat lah, golongan kiri bukan saja di Malaysia, di mana-mana di dunia sekarang ni, mereka gagal untuk mengambil satu hala tuju kepimpinan yang jelas lah. Itu yang menyebabkan kegagalan mereka lah. Okey, baik. Ada satu soalan daripada Nadia Korantase. Saya berpendapat bahawa Green New Deal yang dicadangkan oleh Labor tidak feasible secara politik maupun teknologi, dan ini mungkin menjadi aspek penting dalam kekalahan. Berbanding dengan Green New Deal yang dicadangkan di US, Demokrat dan Germany, Labor meletakkan target 2030 sebagai target zero emission, lantas perombakan yang radikal dalam masa 10 tahun. Namun keyakinan untuk perubahan yang adil mungkin tidak dapat dicapai. Apakah pendapat saudara tentang pembinaan Green Policy, Climate Change Act di Malaysia? Lebih-lebih lagi, negosiasi antara negara dan korporasi kapitalis selampau gagal di COP25. Apakah kita perlukan satu lagi Green Party di Malaysia? Nadia, kita orang tak tahu banyak. Saya sendiri pun tak tahu banyak pasal Green New Deal lah dekat UK. Tapi memang sedikit sebanyak kami ada berbincang tentang persoalan alam sekitar, perjuangan alam sekitar yang telah wujud dalam gerakan-gerakan sosial dekat sini pun.
Macam baru-baru ini di bawah pimpinan Nadia sendiri telah wujud banyak gerakan di Dataran Merdeka sebagai contoh. Kami berujar kalaupun ada Green Party, kalaupun ada parti hijau yang memang mengambil posisi untuk berjuang untuk memastikan alam sekitar ini terjaga, persoalannya tetap dapatkah ia sustainable di bawah sistem kapitalisme itu sendiri. Memang kalaupun ada yang memang ajukan kita buat polisi yang lebih radikal dan di dalam jangka masa panjang kita dapat dedahkan ketidakmampuan sistem kapitalisme untuk pastikan diorang dapat turunkan rate carbon emission dan sebagainya. Tapi persoalan dia, kalau kita dapat dedahkan ketidakmampuan kapitalisme, macam organisasi kami telah memang terangkan daripada dulu lagi, memang sistem sekarang memang tidak dapat selamatkan alam sekitar. Kerana cara kita keluarkan sumber-sumber alam itu sendiri, cara kita keluarkan minyak, cara kita generate electricity dan sebagainya, semua itu tidak bermotifkan keperluan manusia. Benda tu bermotifkan keuntungan. CEO dia orang akan tentukan berapa banyak untung boleh dapat, dan dari situ berapa banyak dia orang boleh cut situ, cut sini, berapa banyak dia orang boleh push lagi, berapa banyak minyak dia orang boleh keluarkan lagi. So contoh pun kalaupun ada polisi yang dapat disediakan untuk melawan benda-benda macam tu, tetap kita akan menemui satu tembok yang mengatakan bahawa benda ni tidak dapat diselesaikan di bawah kapitalisme dan perlu ubah kapitalisme. Dan kalau kita perlu ubah kapitalisme, apakah kuasa apa yang boleh lead, yang boleh pimpin untuk ubah ke arah sosialisme, tukar kapitalisme ke arah sosialisme lah. Dan kita orang punya organisasi sosialis alternatif berhujah kelas pekerja memainkan peranan yang teramat penting untuk menyelamatkan alam sekitar itu sendiri. Tetapi masalah dia sekarang, gerakan-gerakan sosial di Eropah, di sini sebagainya, kita agak reluctant dan kita bersikap skeptikal dan tidak mempercayai kebolehan kelas pekerja untuk melakukan perubahan. Dan kebanyakannya gerakan-gerakan sosial dekat sini masih mempunyai karakter-karakter yang terdiri daripada pelbagai kelas dan didominasi oleh golongan kelas menengah ke atas. Dan agak sukar untuk, macam memang kami akan cuba sedaya upaya untuk yakinkan, kalau diberi peluang untuk berhujah, kalau diberi peluang untuk berbincang dengan mereka, kami akan katakan bahawa kuasa kelas pekerja merupakan kuasa utama untuk mengubah ke arah sosialisme. Jadi kalaupun ada pembinaan Green Party dekat sini, persoalannya tetap, kalau dapatkah polisi-polisi yang diajukan, dapatkah program-program yang dilaksanakan ini dapat kekal ataupun sustainable di bawah sistem kapitalisme. Dan kalau tak sustainable, apa cara kita nak ubah? Kalau alternatif yang disokong oleh pimpinan Green Party adalah sosialisme, jadi apakah alternatif mereka? Siapakah yang dapat mengubah ke arah sosialisme? Adakah golongan middle class? Adakah golongan intelektual? Ataupun golongan ahli politik yang memang daripada dulu mempunyai tradisi bercakap-cakap besar penuh retorik, ataupun kelas pekerja itu sendiri? Dan kami mengambil pendirian bahawa kelas pekerja, dan itu memerlukan satu usaha bekerjasama dengan trade union, bekerjasama dengan MTUC, bekerjasama dengan QPAC, kuasa-kuasa yang tersusun, 500,000 pekerja di dalam MTUC dan beratus-ratus ribu pekerja di QPAC itu sendiri. Kita perlu bekerjasama dengan mereka dan mendedahkan ketimpangan sistem itu. Itu je lah. Mungkin kita boleh bincang lagi sekali, next time kita boleh jumpa ke apa. Okey, saya pun dah tak ada soalan lagi. Ada tambahan soalan ke daripada penonton dekat sini? Ada soalan ke saudara? Saudara tak ada? Saudara sejam setengah ni. Biar ada soalan terakhir. Ni ringkas sebab dia ada dua. Tapi adakah masa depan untuk Labour Party pada masa depan, pada next election ni? Masa depan. So dia tengok banyak pengundi muda yang sokong pada ni, macam mana? Ada, maksudnya sekali lagi 5 tahun lagi ke? 5 tahun lagi. Ada masa depan ke? Saya kiri saya masa depan lah. Macam Socialist Parti Sosialis dekat UK, diorang punya plan ataupun diorang punya hujah. Pertama kali, yang the first thing first yang kita perlu lakukan adalah
mengadakan persidangan pekerja. Jadi siapa yang ada dalam persidangan tu, golongan-golongan kiri, sosialis, marxis, trade unionist dan sebagainya, perlu membincangkan apa yang kita perlu lakukan memang Boris Johnson ataupun Parti Konservatif, mereka akan terus melakukan langkah penjimatan. Mereka akan terus melakukan polisi-polisi yang memang tidak berpihak pada kelas pekerja. Macam diorang kata, diorang akan tingkatkan lagi fund untuk NHS. Tapi itu sebenarnya tipu. Itu sebenarnya tak betul pun. Tak ada pun bukti yang mereka dah kasih dana dan sebagainya. Jadi dalam masa 5 tahun tu, diorang tengah lawan untuk purge golongan-golongan yang pro-kapitalis, untuk purge black rights, untuk purge pimpinan New Labour dalam yang pro-kapitalis dalam Labour, dan pastikan New Labour mempunyai dasar pro-pekerja yang agak kuat. So memang lagi banyak sokongan anak muda, dan anak muda pun memang diorang akan lambat laun diorang akan jadi pekerja. Dan waktu diorang join Labour Party pun, kita orang punya argument memang dah cakap korang kena join trade union. Itu satu-satunya untuk pastikan kualiti kehidupan diorang sebagai pekerja terjamin. Join union dan pastikan union itu bergerak aktif secara politik, menjadi sebahagian daripada parti buruh, dan purge golongan yang pro-kapitalis, dan make sure parti buruh itu secara inti parti dia memang pure working class punya parti. Dan mungkin dalam jangka masa 5 tahun itu yang sedang mereka kejar lah, dalam jangka masa 5 tahun. Satu lagi saya ingat last jadi saudara banyak sentuh tentang soalan nasional juga. Baru ni Syam Rais sudah tulis buku soalan nasional tu. Jadi maksud dia, saya ingat ada kena-mengena dalam benda ni sebab selepas PH menang, euforia dia tu ada. Maksud dia semua orang seronok dengan PH sampai kita tak boleh cakap apa dah. Tapi masuk dah tahun baru ini, dan nak masuk tahun baru 2020 ini, belum sampai 2 tahun PH sudah dibenci. Dan sekarang persoalan nasional berloncatan. Mau keluar Donzong, Susan Jawi, Sekolah Kebangsaan, Khot. Jadi macam mana saudara melihat benda ni? Sebab saya ingat ada kena-mengena, maksudnya kegagalan polisi New Lib ini menyebabkan right wing naik ke permukaan. Macam mana saudara tengok benda ni? Maknanya saya tengok golongan kiri pun cuba menjauhi persoalan ini. Kalau tengok PSM pun dia tak pernah komen isu apa benda, isu UEC UEC pun dia tak nak komen lah. Dia pernah tanya Arul isu PSMI, dia cakap itu isu komuniti lah. Komuniti kena selesaikan. Jadi tapi isu yang agak berat agak berat untuk tidak jawab. Agak berat untuk tidak bersikap. Dan tajuk kita malam ni adalah apa yang kita boleh pelajari. Maknanya saya fikir kalau di Malaysia juga kiri tidak menjawab persoalan ini, maka akan datang agak malang jugalah. Sebab persoalan ni sekarang tengah keluar. Orang tanya. Sebab kita tak boleh pisah juga sebab British telah pecahkan kita. India, China, Melayu. Jadi kita akan sentiasa bertelagah isu ni. Pertama kali rasanya elok kita orang jelaskan apa yang kami maksudkan sebagai persoalan nasional lah. Syamuri Rais dia ada terang macam persoalan nasional adalah isu kesatuan di antara kaum, isu rasisme dan sebagainya. Bukan itu yang kami maksudkan sebagai persoalan nasional. Kami mengakui isu rasisme itu semua. Dan kami juga mengakui bagaimana isu rasisme yang wujud di antara setiap kaum mempunyai dasar ekonomi, dasar pecah dan perintah yang diteruskan oleh Barisan Nasional yang dimulakan oleh penjajah. Tapi persoalan nasional yang sering kali kami gunakan, perspektif yang kami ambil adalah persoalan untuk menentukan hak sendiri. Contohnya persoalan nasional di China berkait rapat dengan Uyghur di Xinjiang lah. Ataupun persoalan nasional di China adalah persoalan Taiwan atau Hong Kong. Keperluan mereka untuk menentukan hak mereka sendiri. Kalau di Indonesia adalah West Papua, Papua Barat. Di Thailand
adalah selatan Thailand. Autonomi Autonomi, iaitu mempunyai budaya yang tersendiri, mempunyai bahasa yang sendiri, mempunyai satu identiti yang cukup kuat. Dan kebanyakannya benda itu akan berlaku, krisis itu akan berlaku, persoalan kemerdekaan itu akan berlaku apabila berlangsungnya ekonomi krisis. Dan kita dapat lihat contohnya macam persoalan nasional di Filipina adalah jurang kekayaan ataupun jurang pembangunan yang ada di kawasan Mindanao, selatan Filipina dengan utara Filipina. Selatan Filipina yang terdiri daripada petani, agriculture, dan utara yang terdiri daripada kawasan industri dan sebagainya. Dan mereka sampai sekarang mereka ingin bebas daripada cengkaman kapitalis dan mereka ingin menubuhkan negara sendiri, Barisan Pembebasan Bangsa Moro, MILF, MILF, Moro Islamic Liberation Front. Jadi persoalan nasional yang kami maksudkan adalah itu. Jadi apabila wujudnya ketidakpuasan hati terhadap sistem kapitalisme, pasti akan wujud persoalan nasional. Dan itu merupakan persoalan yang penting bagaimana kita nak menyelesaikan dia. Sebab kebanyakannya kita akan bersikap reaksi golongan kiri dan sebagainya. Kita akan kata ini cubaan untuk memecah belahkan lagi kesatuan yang telah kita ada dan kita tidak boleh menyokong. Dan seperti apa yang kita lihat dekat Parti Buruh, apa yang Jeremy Corbyn disebabkan Scotland, benda tu backlash. Diorang kalah 6 kerusi daripada 7 kerusi yang diorang pernah menang sebelum ni, sekarang tinggal 1 kerusi saja disebabkan diorang berhujah untuk kekal dalam EU, dan macam hampir tidak menyokong Scotland untuk tentukan nasib sendiri. Jadi itu satu persoalan nasional yang kami maksudkan, lebih kepada hak untuk menentukan nasib sendiri. Dan persoalan yang kebanyakannya dibincangkan pasal rasisme dan sebagainya, kita harus maklumkan bahawa hubungan sosial iaitu kelas pekerja dengan kapitalis menjangkaui batasan agama, menjangkaui batasan kaum, menjangkaui batasan warna kulit, menjangkaui batasan bahasa. Saya sebagai seorang Melayu mempunyai lagi banyak persamaan dengan Yuva daripada bangsa India dengan Mukris ataupun Ananda Krishnan. Jadi dalam memang tak salah saya Dr. Muhammad Khalid dia ada tulisan antara dua darjat buku tu. Dekat situ pun dia ada cakap jurang kekayaan yang lebih melebar berlaku di dalam kaum, bukannya di antara kaum. Jadi di dalam kaum itu sendiri memang wujud jurang di antara golongan aristokrat, golongan bangsawan, golongan kapitalis dengan golongan kelas pekerja, bekas-bekas petani yang tak ada tanah dan terpaksa pergi ke kilang untuk jadi tenaga buruh. Jadi tugas golongan sosialis, tugas golongan progresif kiri, kita perlu mengutamakan bahagian itu, mengutamakan perkembangan sejarah dan bagaimana rasisme itu mempunyai dasar ekonomi, dasar perpecahan material yang agak jelas dan kita boleh rujuk balik. Dan 13 Mei pun mungkin juga boleh terangkan, tambah sikit kalau perbincangan ni persoalan bench tadi mengenai kenapa sekarang seolah-olah rasisme sedang meningkat dan sebagainya. Sememangnya rasisme dan nasionalisme ini semua dia meningkat pada masa-masa rakyat sedang sangat gelisah lah. Keadaan ekonomi mereka, keadaan material mereka sedang tergugat. Beban ekonomi semakin bertambah. Mereka menghadapi kesukaran untuk meneruskan kehidupan. Dalam situasi ini wujud banyak ketidakpuasan, kesangsian dan sebagainya. Dan sememangnya wujudlah demagog tertentu ataupun ahli-ahli politik tertentu yang mempergunakan situasi ini untuk menonjolkan diri mereka sebagai kononnya pejuang agama, pejuang bangsa dan sebagainya, dan mempergunakan perbezaan di antara bangsa dan kaum untuk mencapai cita-cita politik mereka sendirilah. Mereka cuba mendapatkan political mileage lah. Itu yang kita lihat. Dan tujuan dari mana rasisme ni kenapa tiba-tiba berkembang,
ini menunjukkan ketidakstabilan politik kita lah. So, apabila PH mengambil alih kerajaan, memang situasi ekonomi sudah sangat teruk pada masa itu. Memang rakyat tak boleh tahan dengan kepimpinan BN yang tidak menyembelai mereka, dan dalam situasi krisis ekonomi dan sebagainya, rakyat yang marah telah membuang undi ke arah PH mengharapkan satu perubahan dalam kondisi sosial mereka. Tapi apa yang mereka mendapati apabila PH mengambil alih, sama sajalah. Masih lagi kelas majikan diutamakan, orang kaya diutamakan dan orang miskin dimangsakan. Apabila wujud situasi ini, muncul kekecewaan terhadap sistem politik kita secara keseluruhan. Iaitu sudah sekian lama BN memerintah, dan apabila rakyat berani, walaupun BN ini memang menindas, rakyat berani keluar mengundi menukar kerajaan, bersusah payah menukar kerajaan, masih lagi situasi mereka tidak berubah. So ini mewujudkan satu kekecewaan lah. Dan dalam kekecewaan itu ada golongan-golongan tertentu mempergunakan propaganda, retorik-retorik berbentuk perkauman, berbentuk agama dan sebagainya untuk cuba memecah belahkan rakyat, dan hasil pecah belah ni dia dapat mendapat sokongan dan dapat menonjolkan diri dia sebagai ahli politik, pemimpin dan sebagainya. Tujuan utama kenapa sistem ini, sistem kapitalisme ini mempergunakan rasisme adalah dia khawatir jika rakyat dapat bersatu tanpa mengira agama, kaum dan bangsa, rakyat kelas pekerja dapat bersatu, maka sistem kapitalisme itu akan dicabar oleh rakyat yang bersatu padu, yang kuat. Apabila dia dapat berjaya memecah belahkan rakyat mengikut garis kaum, garis agama dan sebagainya, dan mewujudkan kesangsian di antara kaum-kaum yang berbeza, ini akan dapat memastikan pemerintahan kapitalis itulah tidak ada orang yang mencabar, mempersoalkan sistem itu sendiri. Orang asyik mengatakan bahawa kaum, kenapa saya miskin, ini adalah disebabkan oleh kaum itu. Dia asyik mempergunakan hujah-hujah sebegitulah, hujah-hujah yang tidak benar. Seperti yang Johan kata tadi, kelas pekerja misalnya hampir semua sama kondisi. Anak dia pergi ke sekolah kerajaan, kalau dia sakit pergi ke hospital kerajaan dan sebagainya lah. Tahulah apa yang saya maksudkan. Dan orang yang kaya ni, walaupun di India, Melayu, Cina, Kadazan, apa saja, LGBTQ ke apa saja, orang kaya dia punya hidup lain, kondisi dia lain. Dan dia punya tujuan matlamat hidup adalah untuk meneruskan sistem ni. Dan kelas pekerja, bagi kita, sistem ini tidak adil. Dan kita punya tujuan matlamat adalah untuk mengubah sistem ini. So, kita dapat lihat percanggahan di antara orang kaya dengan orang yang berpendapatan rendah. Memang kita kondisi kehidupan berbeza dan apa yang kita nak dalam hidup ni pun berbeza-beza. So ini adalah realiti, dan golongan kiri seperti kita harus mendedahkan realiti ini, dan kita harus mempergunakan politik kelas, kempen dan propaganda berdasarkan kelas untuk menyatukan rakyat melalui perjuangan lah. Kalau kita lihat Bersih ke apa-apa perjuangan protes, kita nampak rakyat bersatu. Kalau mogok di kilang ke, rakyat bersatu tanpa mengira apa kaum, apa agama, sebab dia bersatu berdasarkan perjuangan. Dan itu yang golongan kiri, tanggungjawab kita lah di negara seperti Malaysia berbidang kaum. Kita mempunyai tanggungjawab untuk mengatasi rasisme yang dibentuk dari atas oleh sistem itu sendirilah. Mungkin boleh simpulkan. Kalau kita ada soalan lagi kan, bagi kesimpulan sikit. Okey, saya cuba simpulkan apa yang telah kami bincangkan tadi lah. Jadi pilihan raya yang telah berlaku di UK merupakan salah satu contoh yang kita boleh fahami, dan terdapat beberapa taktik yang dilakukan oleh pimpinan Jeremy Corbyn yang telah menyebabkan kegagalan untuk menang di pilihan raya lah.
Dan taktik-taktik ataupun strategi yang dilakukan oleh pimpinan Jeremy Corbyn bukan hanya dilaksanakan oleh Jeremy Corbyn sahaja. Bukan hanya dilaksanakan oleh pimpinan Parti Buruh di UK, tetapi sedikit sebanyak terdapat banyak persamaan di negara-negara Eropah yang lain, kegagalan reformism kiri juga di negara-negara lain. Dan kenaikan peningkatan sentimen sayap kanan, anti-immigrant, rasisme dan sebagainya. Dan bagaimana benda ni semakin meninggi dekat sini, ianya mempunyai asas material iaitu berdasarkan krisis ekonomi. Krisis ekonomi apabila saya rasa kehidupan saya memang lagi teruk, saya perlukan satu kambing hitam atau perlu mencari satu punca yang saya boleh salahkan semua benda. Dan parti pimpinan sayap kanan, mereka akan gunakan rasisme. Mereka akan menggunakan bangsa, kaum dan sebagainya untuk memecah belahkan dan untuk mengelak kita daripada pergi ke punca yang sebenar, iaitu punca yang sistemik, iaitu sistem kapitalisme itu sendiri. Mungkin dalam masa 5 tahun kita akan tengok apa yang akan jadi. Pergolakan sosial untuk tahun ini sedang berlaku dengan lebih rancak. Kita dapat lihat di Perancis, Chile, Hong Kong dan sebagainya. Indonesia juga telah berlaku sebelum beberapa bulan yang lepas. Jadi mungkin kita tengok apa yang akan berlaku pula di US, dan bagaimana mungkin kita boleh pelajari dan mungkin kita boleh lihat sama ada wujudnya pattern yang sama dengan apa yang kita terangkan sebelum ni. Itulah. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih. Kita berikan tepukan yang buruk ya kepada kepada saudara Johan. Saya ucapkan terima kasih kepada Perkumpulan Sosialis Alternatif yang jauh datang daripada Kajang ya untuk memberikan pembentangan pada malam ini. Jadi saya ucapkan terima kasih juga kepada penonton-penonton yang agak ramai pada malam ni ya. Mungkin tajuk ni menarik. Jadi kita akan bertemu pada esok hari masa yang sama dengan tajuk Bicara Buku Bless Unrest oleh Ali Basri dari resensi buku Idris. Waktu yang sama 8.30 malam juga, FS Corner, sesiapa yang berdekatan boleh datang. Jadi itu saja. Selamat malam dan Assalamualaikum.